Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu sekali lagi kita dalam PDPR tingkatan 4. Aspek hari ini ialah aspek mendengar dan bertutur berdasarkan standard kandungan 1.1. PDPR kita pada hari ini berdasarkan tema 2 dalam kutip iaitu insan terdidik negara sejahtera di bawah tajuk nutrien untuk minda. Di SKP kita ialah SK kita ialah 1.1 iaitu mendengar, mengenal dan menyebut perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta intonasi ayat dalam pelbagai ujaran. Dan standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 1.1.1 iaitu mendengar, mengenal, menyebut dan mengenal pasti perbezaan sebutan, perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan jelas dan betul. Dan objektif PDPR kita pada hari ini yang pertama ialah murid dapat mengenal pasti dan menyebut perkataan yang sama ejaan tetapi berbeza sebutan. Yang kedua, murid dapat mengenal pasti dan menyebut perkataan yang berbeza ejaan tetapi hampir sama sebutan. Dan objektif yang ketiga ialah pelajar dapat membina dua ayat yang menunjukkan perbezaan makna daripada perkataan tersebut. Sebagai seinduksi, cuba murid-murid dengar ayat yang akan cikgu bacakan nanti dan cuba kesan perkataan yang dieja sama tetapi berbeza sebutannya. Perang harga antara dua buah syarikat pengeluar beras perang itu menguntungkan para pengguna kerana mereka diberikan diskaun yang banyak. Dalam ayat ini terdapat dua perkataan yang dieja sama tetapi sebutannya berbeza, iaitu pertama ialah perang dalam frasa perang harga dan yang kedua ialah perang dalam frasa beras perang. Seterusnya murid-murid dengar pula ayat yang kedua ini dan cuba kesan perkataan yang berbeza ejaan tetapi sebutannya hampir sama. Bank saudagar itu telah dirompak oleh sekumpulan lelaki bersenjata ketika Bang Zuhur sedang berkumandang dari masjid di seberang jalan. Dalam ayat ini terdapat dua perkataan yang berbeza ejaan tetapi bunyinya hampir sama. Yang pertama ialah bank dalam frasa bank saudagar dan yang kedua ialah bank dalam frasa bank zuhur. Untuk makluman murid-murid, untuk ayat yang pertama, perkataan perang dan perang itu ada perbezaan maksud, iaitu perang bermaksud pertempuran dan perang ialah warna. Dan perkataan yang sama ejaan ini tetapi sebutannya berbeza dipanggil homograf. Sementara perkataan bank, yang kita sebut bank, sebenarnya sebutan yang baku ialah bank, bermaksud institusi keuangan, dan yang kedua ialah bank iaitu bermaksud azan. Perkataan yang berbeza ejaan ini tapi sebutannya hampir sama dipanggil homofon. Di satu homograf iaitu sama eja dan homofon iaitu sama kedengarannya ataupun sama sebutannya. Setelah murid-murid mengetahui apakah itu perkataan homograf dan homofon, untuk aktiviti pertama, cikgu mahu kau mengenal pasti dan menyebut perkataan homograf dan homofon yang terdapat dalam petikan yang akan cikgu perdengarkan sebentar lagi. Jadi, jangan lupa sambil murid-murid mendengar petikan ini, sambil itu murid-murid kenal pasti perkataan-perkataan homograf dan homofon yang terdapat dalam ujaran ini. Mari kita dengar bersama-sama. Tema 2 halaman 16, nutrien untuk minda. Aktiviti 1, berdasarkan bahan, dengar dan kenal pasti perkataan yang berbeza sebutan. Kemudian, ujarkan ayat yang menggunakan perkataan tersebut. Aktiviti 2, kenal pasti rangkai kata, istilah dan ungkapan yang terdapat dalam bahan dan gunakannya dalam perbualan.
Aktiviti 3. Terokai perkataan-perkataan lain yang berbeza sebutan dan bina dua ayat yang menunjukkan perbezaan makna dengan perkataan tersebut. Aku menyimak latihan bina ayat yang dibuat oleh murid-muridku. Aku capai satu lagi buku latihan dan terpandang nama di kulit buku. Muhammad Haikal bin Imran. Nama itu mengingatkan aku tentang seseorang yang bernama Haikal juga. Peristiwa ini kekal dalam ingatanku. Aku melihat Haikal sendirian di bawah pohon rindang pada waktu rehat, sedangkan rakan-rakannya yang lain menikmati juadah di kantin. Rupa-rupanya, Haikal tidak membawa duit saku atau bekalan makanan. Oleh sebab itu, setiap kali waktu rehat, dia akan duduk di situ membaca buku. Selepas peristiwa itu, aku membawakan bekal untuk Haikal. Aku hanya membantu sekadar yang termampu. Haikal pula pada waktu itu bagai yang disebut dalam peribahasa Melayu. Orang haus diberi air, orang lapar diberi nasi. Bantuan itu memang diperlukannya. Sekarang, Haikal telah bekerja. Dia menjadi pegawai dietetik di sebuah hospital kerajaan. Pada petang semalam, sedang aku menonton televisyen di ruang tamu sambil melipat kain pelekat, Haikal datang ke rumahku. Kalaulah dahulu saya bina tak bina terhadap nasihat cikgu, tentu saya tidak akan berjaya seperti sekarang. Haikal pun murid yang rajin dan mendengar kata, nasihat cikgu tidak terbang di angin lalu sahaja. Haikal tidak menganggap nasihat cikgu hanya menyemak fikiran. Yang di tangan Haikal itu apa? Oh, ini pelekat tentang pemakanan sihat. Cikgu boleh berikan pelekat ini kepada murid-murid. Pelekat ini boleh ditampal di mana-mana sebagai peringatan tentang pemakanan sihat. Bukankah cikgu dahulu selalu mengingatkan saya agar menjaga pemakanan? Ya, cikgu masih ingat. Cikgu memang arif tentang pemakanan. Saya pula suka makan rendang daging. Tetapi cikgu larang saya makan banyak-banyak. Kata cikgu, pengambilan minyak yang banyak tidak baik untuk kesihatan. Semua itu untuk kebaikan Haikal juga. Bukankah Haikal gemar bernyanyi duet dengan Farisha? Nanti rosak pula suara Haikal yang merdu itu. Ada-ada saja cikgu ini. Cikgu bergurau saja. Selain rendang, minuman yang ada kafein juga, cikgu minta Haikal kurangkan. Minuman berkarbonat pula tidak dibenarkan sama sekali. Masakan cikgu pula tidak mengandungi perasa tiruan atau monosodium glutamat langsung. Terima kasih cikgu kerana memberikan tuntun yang baik kepada saya. Jasa cikgu amat saya hargai. Tema 2 halaman 16, nutrien untuk minda. Aktiviti 1, berdasarkan bahan, dengar dan kenal pasti perkataan yang berbeza sebutan. Kemudian, ujarkan ayat yang menggunakan perkataan tersebut. Aktiviti 2,
Kenal pasti rangkai kata, istilah dan ungkapan yang terdapat dalam bahan dan gunakannya dalam perbualan. Aktiviti 3. Terukai perkataan-perkataan lain yang berbeza sebutan dan bina dua ayat yang menunjukkan perbezaan makna dengan perkataan tersebut. Aku menyimak latihan bina ayat yang dibuat oleh murid-muridku. Aku capai satu lagi buku latihan dan terpandang nama di kulit buku. Muhammad Haikal bin Imran. Nama itu mengingatkan aku tentang seseorang yang bernama Haikal juga. Peristiwa ini kekal dalam ingatanku. Aku melihat Haikal sendirian di bawah pohon rindang pada waktu rehat, sedangkan rakan-rakannya yang lain menikmati juadah di kantin. Rupa-rupanya, Haikal tidak membawa duit saku atau bekalan makanan. Oleh sebab itu, setiap kali waktu rehat, dia akan duduk di situ membaca buku. Selepas peristiwa itu, aku membawakan bekal untuk Haikal. Aku hanya membantu sekadar yang termampu. Haikal pula pada waktu itu bagai yang disebut dalam peribahasa Melayu. Orang haus diberi air, orang lapar diberi nasi. Bantuan itu memang diperlukannya. Sekarang, Haikal telah bekerja. Dia menjadi pegawai dietetik di sebuah hospital kerajaan. Pada petang semalam, sedang aku menonton televisyen di ruang tamu sambil melipat kain pelekat, Haikal datang ke rumahku. Kalaulah dahulu saya bina tak bina terhadap nasihat cikgu, tentu saya tidak akan berjaya seperti sekarang. Haikal pun murid yang rajin dan mendengar kata, nasihat cikgu tidak terbang di angin lalu sahaja. Haikal tidak menganggap nasihat cikgu hanya menyemak fikiran. Yang di tangan Haikal itu apa? Oh, ini pelekat tentang pemakanan sihat. Cikgu boleh berikan pelekat ini kepada murid-murid. Pelekat ini boleh ditampal di mana-mana sebagai peringatan tentang pemakanan sihat. Bukankah cikgu dahulu selalu mengingatkan saya agar menjaga pemakanan? Ya, cikgu masih ingat. Cikgu memang arif tentang pemakanan. Saya pula suka makan rendang daging. Tetapi cikgu larang saya makan banyak-banyak. Kata cikgu, pengambilan minyak yang banyak tidak baik untuk kesihatan. Semua itu untuk kebaikan Haikal juga. Bukankah Haikal gemar bernyanyi duet dengan Farisha? Nanti rosak pula suara Haikal yang merdu itu. Ada-ada saja cikgu ini. Cikgu bergurau saja. Selain rendang, minuman yang ada kafein juga cikgu minta Haikal kurangkan. Minuman berkarbonat pula tidak dibenarkan sama sekali. Masakan cikgu pula tidak mengandungi perasa tiruan atau monosodium glutamat langsung. Terima kasih cikgu kerana memberikan tuntun yang baik kepada saya. Jasa cikgu amat saya hargai. Setelah murid-murid mendengar sebutan petikan itu tadi, mari kita senaraikan ayat-ayat yang mengandungi perkataan homograf dan homofon dalam petikan ini. Yang pertama ialah aku menyemak latihan bina ayat yang dibuat oleh murid-muridku. Kedua, Haikal tidak menganggap nasihat cikgu hanya menyemak fikiran. Di ayat pertama itu terdapat perkataan menyemak dan perkataan dasarnya semak, dan perkataan ayat yang kedua mengandungi perkataan
semak fikiran, kataan semak. Jadi kataan semak pertama itu bermaksud memeriksa ataupun meneliti latihan, sementara perkataan semak dalam ayat kedua itu bermaksud mencelarukan, menyusutkan, ataupun menyesakkan, ataupun kataan lain untuk semak itu ialah bermaksud belukar. Terusnya ayat yang kedua, aku melihat Haikal sendirian di bawah pohon rendang pada waktu rehat. Dan ayat yang kedua ialah aku pula suka makan rendang daging. Ayat pertama pohon rendang dan ayat kedua itu perkataan rendang daging. Rendang itu bermaksud pokoknya rimbun ataupun lebat daunnya, sementara rendang ialah sejenis makanan. Yang ketiga, ayat rupa-rupanya Haikal tidak membawa duit saku. Rupa-rupanya Haikal tidak membawa duit saku. Dan ayat kedua, bukankah Haikal gemar bernyanyi duet dengan Farisha? Bukankah Haikal gemar bernyanyi duet dengan Farisha? Yang pertama tu mengandung perkataan duit, D-U-I-T, dan perkataan yang kedua, ayat kedua mengandung perkataan duet, D-U-E-T. Jadi duit di atas tu masuk wang, sementara duet, bernyanyi duet, maknanya bernyanyi secara berpasangan ataupun berdua. Okey, seterusnya ayat ini agak panjang ya. Ayatnya ialah pada petang semalam sedang aku menonton televisyen di ruang tamu sambil melipat kain pelikat, Haikal datang ke rumahku. Dan ayat kedua, terima kasih cikgu kerana memberikan tuntun yang baik kepada saya. Satu perkataan menonton televisyen dan perkataan kedua ialah memberikan tuntun. Tuntun ya. Dia menonton itu perkataan dasarnya ialah tonton, maksudnya ialah melihat rancangan televisyen. Sementara tuntun itu bermaksud membimbing ataupun memimpin ya. Terusnya ayat yang sama juga ya, tapi kita lihat perkataan pelikat di situ ya. Pada waktu petang sedang aku menonton televisyen di ruang tamu sambil melipat kain pelikat, Haikal datang ke rumahku. Dan ayat yang kedua ialah pelekat ini boleh ditampal di mana-mana. Perkataan pertama, kain pelikat. Pelikat ialah jenis kain yang biasa dipakai oleh kaum lelaki. Sementara pelekat ialah benda yang boleh melekat ya. Satu pelikat dan satu lagi ialah pelekat. Ayat yang terakhir, kalaulah dahulu saya bina tak bina terhadap nasihat cikgu, tentu saya tidak akan berjaya seperti sekarang. Ayat kedua, dia membina Kerjaya sebagai pegawai dietik atau pegawai yang berkaitan dengan diet ataupun pemakanan ya. Perkataan yang pertama tu ialah bina tak bina. Bina itu membawa maksud hirau ataupun peduli ya. Sementara membina, kata dasarnya bina membawa maksud mengembangkan ataupun membangunkan ya. Kerjaya ataupun membangunkan bangunan juga membina. Jadi daripada perkataan-perkataan ini kita dapat simpulkan bahawa perkataan homograf yang terdapat dalam petikan ini ialah pertama, menyemak dan menyemak. Semak dan semak. Kedua ialah kataan rendang dan rendang. Pohon rendang dan makanan rendang daging. Ketiga ialah pelekat dan pelikat ya. Pelikat jenis kain dan pelekat ialah benda yang boleh melekat. Sementara perkataan yang merupakan perkataan homofon, perkataan yang hampir sama bunyi ialah tonton dan tuntun, dan perkataan bina dan bina. Bagi aktiviti yang kedua, cikgu mahu kamu menyebut perkataan homograf dengan betul berdasarkan ayat-ayat yang cikgu senaraikan ini ya. Jadi cikgu akan bacakan ayat ini dan lepas itu murid-murid perlu menyebutnya, membacakan ayat ini secara kendiri ya.
Okey, dengar dengan teliti ayat yang pertama. Yahya telah disepak oleh lelaki itu kerana dia telah menyepak kaki lelaki itu hingga terjatuh. Okay, ulang balik ya. Yahya telah disepak oleh lelaki itu kerana dia telah menyepak kaki lelaki itu hingga jatuh ya. Kata yang pertama tu disepak, kata dasarnya sepak, dan yang perkataan kedua ialah menyepak, kata dasarnya ialah sepak. Okay, ayat yang kedua, dengar dengan teliti ya. Bibiana mengatur langkahnya dengan penuh sopan agar belahan kainnya tidak terselak ketika dia berjalan menuju ke pintu untuk membuka selak pintu berkenaan. Bibiana mengatur langkahnya dengan penuh sopan agar belahan kainnya tidak terselak ketika dia berjalan menuju ke pintu untuk membuka selak pintu berkenaan. Okay, perkataan yang pertama ialah terselak, kata dasarnya ialah selak, dan kata yang kedua ialah selak. Yang ketiga, Mak Limah menepak paha Mak Temah sambil menghulurkan tepak sirih itu. Mak Limah menepak paha Mak Temah sambil menghulurkan tepak sirih itu. Perkataan pertama ialah menepak, perkataan dasarnya tepak, dan kataan yang kedua ialah tepak. Yang keempat, tangisan Puan Raha masih belum reda, walaupun dia reda akan ketentuan Allah apabila mendapat berita kematian suaminya. Tangisan Puan Raha masih belum reda, walaupun dia reda akan ketentuan Allah apabila mendapat berita kematian suaminya. Perkataan yang pertama ialah reda, dan perkataan yang kedua ialah reda. Reda dan reda. Ayat yang kelima, Encik Abdul Rahim sentiasa membela nasib Abdul Fattah yang merupakan anak angkatnya kerana dia telah membela Abdul Fattah sejak bayi lagi. Encik Abdul Rahim sentiasa membela nasib Abdul Fattah yang merupakan anak angkatnya kerana dia telah membela Abdul Fattah sejak bayi lagi. Okey, yang pertama ialah membela. Kata dasarnya ialah bela, dan kataan kedua ialah membela, iaitu bela. Kata dasarnya. Cikgu ulang balik untuk aktiviti ini. Cikgu mahu kamu menyebut perkataan homograf dalam kelima-lima ayat ini dengan sebutan yang betul. Kemudian dan sebagai tugasan tambahan, cikgu mahu kamu mencari maksud 10 perkataan ini, iaitu sepak, sepak, selak, selak, tepak, tepak, reda, reda, reda dan reda, kemudian bela dan bela. Bagi aktiviti yang ketiga, aktiviti ini sama seperti aktiviti yang kedua itu tadi, tapi kali ini cikgu menggunakan perkataan homofon. Jadi cikgu mahu kau menyebut perkataan-perkataan homofon dalam ayat-ayat berikut dengan betul. Jadi dengar ayat-ayat cikgu baca ini dengan teliti sebab kamu kena, kemudian kamu bacakan ayat ini secara kendiri. Okey, dengar dengan teliti ayat yang pertama. Seluruh pengacara majlis itu menyebabkan seluruh audiens ketawa terbahak-bahak. Seluruh
pengacara majlis itu menyebabkan seluruh audiens ketawa terbahak-bahak. Kataan yang pertama ialah seloroh dan kataan kedua ialah seluruh. Ayat yang kedua, pasangan mempelai yang sangat cocok bagai pinang di belah dua itu sedang menikmati beberapa cucuk sate ayam. Pasangan mempelai yang sangat cocok bagai pinang di belah dua itu sedang menikmati beberapa cucuk sate ayam. Perkataan pertama ialah cocok, perkataan yang kedua ialah cucuk. Yang ketiga, para peserta kem bina semangat itu dikehendaki menempuh 10 laluan berhalang dalam tempoh 1 jam bagi menguji kekuatan mental dan fizikal mereka. Para peserta kem bina semangat itu dikehendaki menempuh 10 laluan berhalang dalam tempoh 1 jam bagi menguji kekuatan mental dan fizikal mereka. Kata pertama ialah menempuh, iaitu kata dasarnya tempuh, dan kataan yang kedua ialah tempoh. Ayat yang keempat. Para penonton memberikan tepukan yang gemuruh kepada atlet orang kelainan upaya yang tepuk itu kerana berjaya menjaringkan gol dalam acara bola keranjang. Para penonton memberikan tepukan yang gemuruh kepada atlet orang kelainan upaya yang tepuk itu kerana berjaya menjaringkan gol dalam acara bola keranjang. Kataan pertama ialah tepukan, iaitu daripada kata dasar tepuk, dan kataan kedua ialah tepuk. Ayat yang kelima, Tauke Chia tercengang-cengang ketika pemuda asing itu meminta 5 biji telur dalam telur yang sangat aneh sekali. Tauke Chia tercengang-cengang ketika pemuda asing itu meminta 5 biji telur dalam telur yang sangat aneh sekali. Kataan yang pertama ialah telur dan kataan yang kedua ialah telur. Jadi sebagai latihan tambahan, cikgu mahu kau mencari ke 10 perkataan homofon dalam ayat-ayat ini, iaitu pertama ialah seloroh, seluruh, cocok, cucuk, tempoh, tempoh, tepuk, tepok, telur dan telur. Untuk aktiviti yang keempat, kali ini cikgu mahu anda membina satu ayat bagi setiap pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan perbezaan maksud dan penggunaannya. Dan anda boleh menambah imbuhan pada perkataan-perkataan tersebut. Okey, jadi cikgu telah memberikan ada 8 perkataan di bawah ini, iaitu ada 4 perkataan homofon dan ada 4 perkataan homograf. Okey, perkataan yang homograf yang pertama ialah serak, iaitu bermaksud suara yang garau, dan yang kedua ialah serak yang bermaksud tidak tersusun atau tidak teratur. Yang ketiga ialah perkataan sela. Sela bermaksud selang, contohnya untuk masa ataupun menyampuk atau mencelah percakapan orang lain. Sela. Dan kata yang keempat ialah sela. Sela ini bermaksud pelana ataupun tempat duduk di atas belakang kuda. Kita panggil sela. Satu sela, satu sela. Bagi perkataan homofon, kataan yang kelima iaitu belok dan blok. Belok dan blok. Dan kataan yang ketujuh ialah kataan
reda, ataupun murid-murid boleh juga jadikan sebagai reda, dan satu lagi ialah redah. Reda ataupun reda dan redah. Okey, jadi ada 8 perkataan yang cikgu mahu kamu bina ayat, sesuaikan dengan maksud dan penggunaannya, dan kali ini cikgu membenarkan anda menambah imbuhan pada perkataan-perkataan tersebut. Jadi demikianlah sahaja untuk pelajaran kita hari ini, iaitu bagi kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu untuk menyebut perkataan-perkataan yang hampir sama bunyinya dan perkataan yang sama ejaan tetapi berbeza sebutannya, iaitu kita panggil sebagai perkataan yang homograf bagi perkataan yang sama ejaan tetapi berbeza sebutan, dan perkataan homofon iaitu perkataan yang lain ejaan tetapi hampir sama sebutannya. Di akhir kata cikgu ucapkan selamat belajar. Kita jumpa lagi dalam PDPR yang seterusnya.